Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada saat ini sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas online di bawah tajuk Selawat Sampai Jumpa, dianjurkan oleh Sayang Ummah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa merahmati dan memberkati penaja-penaja kita, insya-Allah. Dijadikan mereka umat yang dibanggakan oleh Nabi kita. Diberi kekuatan pada mereka untuk sentiasa selalu berselawat dan diperteguhkan iman dan taqwa. Dijadikan mereka ialah asbab kepada orang lain boleh masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Tajuk pada pagi ini ialah selawat sampai jumpa. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, selawat ialah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang. Hebatnya selawat sehingga kan Allah sendiri menyatakan bahawa dia turut berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para malaikatnya berselawat. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua untuk berselawat kepada Rasulullah. Seperti mana firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Allah sebut bahwasanya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Kemudian Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu semua kepadanya. Sallu alaihi wasallimu taslima, dalam waktu yang sama ucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga selawat adalah merupakan selawat kepada Rasulullah ditempatkan di tempat yang wajib untuk kita berselawat. Bila mana kita bersembahyang, wajib kita berselawat pada tahiyat yang akhir. Siapa-siapa yang tak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah sembahyangnya. Hebatnya selawat dan hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana seseorang itu membaca khutbah ataupun berkhutbah pada hari Jumaat, bismillahirrahmanirrahim, maka wajib ia berselawat juga kepada Rasulullah. Kalau Tok Khatib tak selawat pada Rasulullah ketika dia berkhutbah, jadi sembahyang hari itu rosak, sembahyang hari itu tidak sah, hari itu Jumaat tidak sah. Sebabnya ialah kerana dalam khutbah tidak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah hebatnya orang yang kita berselawat kepadanya. Itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggakan menjadi pernyataan wajib bagi seseorang yang nak masuk Islam menyebut nama Nabi kita sebaris dengan nama Allah, iaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada di dalam alam ini orang sepi dan sunyi tidak menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang masa, detik dan ketika alam ini riuh, rendah menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh fenomena azan. Azan ni dia berlaku sambung menyambung seluruh alam. Sebuah tempat azan. Dalam azan ada ucapan agung, iaitu menyebut tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib ada penyertaan nama itu untuk mensahkan seruan azan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah sunyi alam daripada bertasbih dan memujinya, begitulah juga terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita tengok tentang fenomena azan. Azan, Allahu akbar, Allahu akbar, satu tempat sampai habis la ilaha illallah, habis hang tu sambung tempat lain pula, masuk waktu tang lain pula, Allahu akbar, sambung lagi, habis la ilaha illallah. Jadi bumi tu dia berpusing. Jadi bumi ni dengan sambil dia bergerak, jadi di antara bunyi yang berdempetkan dengan bumi ialah seruan azan, sambung menyambung satu alam, tak pernah putus nama Rasulullah disebut. Tu tak kira lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang berselawat, yang mewajibkan dirinya berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad.
Itu tak kira lagi. Maknanya dalam satu Malaysia ni contohnya, tak tahulah berapa juta ataupun bilion ataupun zillion orang berselawat hari-hari di Malaysia ni. Bilangan selawat tu pada Rasulullah tak tahu lagi, tak tahu kira. Thailand, Filipina, satu alam, satu dunia ni tak pernah berhenti orang berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, ini semua tu menjadi petunjuk bahawasanya betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas kemuliaan Nabi itu, maka berselawatlah kita tanpa henti. Sekalipun kita tak berzikir dengan apa-apa zikir pun, tapi kita hanya berselawat saja, jadi sudah memadai selawat itu. Sebab selawat itu memadai kerana dia dimulakan dengan Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, selawatlah kepada Rasulullah. Di dalam tu maknanya ada doa, dalam dia ada zikir, dalamnya ada selawat, dah pasti. Maknanya itulah satu ungkapan yang tersangat mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melebihi segala-galanya. Satu masa satu orang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana kalau aku selawat pada kamu 1/3 daripada hidupku? Nabi kata, bagus, baik. Bila Nabi jawab macam tu, dia tanya pula, Rasulullah, macam mana kalau 2/3 hidup, kalau separuh hidup saya semua selawat je, saya tak zikir dengan hal lain, saya selawat saja? Nabi kata, baik, baiklah tu. Macam mana Rasulullah kalau saya dan hidup saya 2/3 daripada hidup semua selawat untuk Nabi ya? Nabi kata, baik, baik, baik. Macam mana Rasulullah kalau seluruh hidup saya semua ada selawat saja? Langsung Nabi kata, idzan yu'fa dzambuk, idzan yukfa hammuk wa yu'fa dzambuk. Kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan di cover susah hati hang dan akan diampun, dimaaf semua dosa hang. Mana orang yang berselawat ialah orang yang hidupnya tidak ada masalah. Yu'fa hammuk, yukfa hammuk wa yu'fa dzambuk. Siapa-siapa nak hidup tak ada masalah, berselawat sebanyak-banyaknya. Maknanya orang yang berselawat enteng dan mudah menjalani hidup atas muka dunia. Sebab selawat akan melepaskan kita semua daripada semua masalah. Bukan berarti kita tak menempuh masalah, tapi kita selesai masalah dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tajuk hari ini selawat sehingga jumpa. Berselawatlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, ini contoh orang yang berselawat sampai jumpa Nabi. Maknanya jumpa Nabi ni, Nabi tak hilang di mata, Nabi tetap di mata. Bukan mesti mimpi je, sampai Nabi tak hilang di mata. Sebagai contoh, Uwaisul Qarni, selepas jumpa dengan sana Abu Bakar, jumpa dengan Sayyidina Umar, jadi langsung kata Sayyidina Uwais, hampa bertuah sebab hampa jadi sahabat Rasulullah. Dia tak sempat jumpa Nabi, menjadikan dia tak dapat diberi kedudukan dia sebagai seorang sahabat, sekalipun dia hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata, aku depan mata aku tak hilang Nabi daripada pandanganku. Jadi maknanya Rasulullah tak hilang di mata dia, selawat sampai Nabi duduk di mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sebab itu kalau kita tengok contohnya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Malik ni kalau dia nak baca hadis, dia keluar dengan keadaan yang sebegitu hebat. Terlebih dulu dia mandi. Terlebih dulu dia mandi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia berwuduk dan keluar dalam keadaan yang sebegitu hebat, dengan wangi-wangian yang sebegitu mewangi. Pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang tanya, apa yang menimbulkan dia melakukan macam tu? Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua itu ialah kerana hebat ataupun hadirnya hati, hadir dalam hatinya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Malik ni sampai ke peringkat kalau sebut nama Nabi depan dia, berubah wajahnya. Berubah wajah dia tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga orang yang berada di majlisnya rasa kesian kat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab sebut nama Nabi, langsung hadir Rasulullah di mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah dah tengok Habib Omar, lepas tu dia sebut nama Rasulullah, nampak tak susah? Dia panggil Yas'ab. Diri dia tu nampak macam dia susah. Dia melirik satu sudut Sallallahu Alaihi Muhammad. Baik. Jadi itulah maknanya sampai jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana Allah Subhanahu wa taala, kita sebut nama Allah, hadir di hati kita kebesaran Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi Nabi kita, bagi orang yang banyak berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan hadir Nabi di hati, tapi hadir Nabi di pandangan mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam hatiku melainkan hanya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara Rasulullah macam mana dia punya ungkapan dia? Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Baik. Jadi kalau Allah di hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masih apa? Nabi di hati. Allah di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Nabi itu zahir kita. Lepas tu kita ni kena berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai di diri kita tu Ahmadi. Kita kena berselawat sampai di diri kita itu ialah keahmadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana tu? Sampai orang tengok di diri kita peribadi Nabi. Berselawat sampai orang dapat melihat di diri kita ialah peribadi Nabi. Itu maknanya berselawat sampai nampak, berselawat sampai jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai berjumpa Nabi di alam nyata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang tengok seseorang yang hidup Nabi pada diri dia, iaitu orang dapat lihat pada tingkah lakunya ialah tingkah laku dan peribadi Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca. Tirai. Tarik tirai. Baik. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebutlah hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu bersembahyanglah sampai
Kamu bersemayanglah seperti mana kamu tengok. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu bersemayanglah seperti mana kamu tengok aku bersemayang. Jadi ada dua makna. Yang pertama, kita kena semayang macam mana kita tengok Nabi semayang. Itu makna. Yang kedua, bersemayang sampai dapat melihat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersemayanglah kamu sampai kamu dapat melihat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mana apa tu? Sampai kamu dapat melihat aku semayang. Tu dalam makna tu. Kamu semayanglah sampai kamu dapat melihat aku bersemayang. Sebab tidak ada orang yang semayang paling khusyuk melebihi Nabi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sampai, jadi benar ni dia bukan benar cerita, tapi benar rasa. Jadi sebagai contoh, kita ni kalau seorang kita jumpa satu orang yang baik, satu orang yang soleh, pengalaman kita jumpa orang yang soleh-soleh, orang yang baik-baik, pengalaman jumpa orang baik-baik ni dia bukan hilang, faham tak? Dia terakam di ingatan. Allahu Akbar. Dan bila mana kita terjumpa, bila mana kita berjumpa dengan orang baik, dia terakam di ingatan. Setiap kali teringat, kita akan rasa bertambah iman. Setiap kali teringat, kita akan menangis. Tu baru orang baik. Macam mana kalau kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka semayanglah sampai kita dapat melihat Nabi semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dengan Nabi ni kita nak jumpa dalam semayang. Bila kita sebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kita bagi salam kat siapa tu? Kat Nabi, kat Rasulullah. Apa hukum jawab salam? Wajib. Jadi maknanya kita memberi salam kepada orang yang tak mati, kita bagi salam kepada insan yang hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Hidup aku baik untuk kamu, mati aku baik untuk kamu. Sebab Nabi bila mana dia wafat, bukan Nabi wafat terus, tinggal terus umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendoakan umatnya. Kalau kita katalah dalam satu ungkapan yang biasa orang sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa? Kalaulah laukana bainana laukana bainana al-habib, kalaulah Nabi masih ada. Kalau Nabi masih ada, bagi orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mengatakan Nabi itu wafat, Nabi dah putus dengan umat, jadi timbullah kalau Nabi masih ada. Tapi bagi orang yang tak pernah berpisah dengan Nabi, dia akan bertanya, bila Nabi kita berpisah dengan kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ghazali dalam menulis kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin ala sayyidina Muhammad, bila dia nak letak satu-satu hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi Nabi hadir bersama dengan dia, tu bukan hadisku. Ataupun Nabi mengatakan, tu hadisku. Jadi mana nak sama orang yang merasakan kehadiran Nabi dengan orang yang menganggap Nabi dah terputus dengan umat. Kata ulama, dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Masalah Sayyidina Muhammad, Nabi sebut dalam hadisnya, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Siapa yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menunaikan fardu haji tetapi dia tidak menziarahiku, dia telah menyakitkan perasaanku. Contohnya, kita ni duduk di Pokok Senang, kerja di Kuala Lumpur, kita mai elok start, ada urusan, tiba-tiba tak balik rumah. Mak tahu, mak kata apa? Tak balik rumah kan? Tak balik rumah. Macam mana orang tu yang buat haji tapi tak ziarah makam Nabi? Itulah perasaan Nabi, dia telah menyakitkan perasaanku. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, tengok hadis tu, man hajja wa lam yazurni, tu bahasa dia, siapa yang tunaikan fardu haji tetapi dia tidak menziarahiku. Dalam hadis tu Nabi tak kata man hajja wa lam yazur qabri, siapa yang tunaikan fardu haji tapi tidak menziarahi kuburku. Ni bukan cerita kubur, tak ziarahku. Mana ziarah Nabi ketika Nabi kita wafat, kita dah seperti menziarah Nabi ketika Nabi hidup, sebab Nabi kita tidak mati. Nabi kita hidup. Kalau syuhada pun hidup, Nabi lebih aula, Nabi lebih utama untuk hidup. Sebagai contoh, Allah sebut, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu jangan sangka orang-orang yang dibunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Bahkan mereka tu yurzaqun, diberi rezeki kepada mereka. Kalau syuhada pun tak mati, maka Nabi lebih aula untuk tidak mati. Kalau berlaku ke orang pun pernah berlaku, macam mana pada Nabi? Lebih-lebih lagi aula. Bila Nabi salam pada Rasulullah, maka Nabi dihadirkan roh Nabi untuk menjawab salam-salam umatnya. Jadi kalau nak bagi salam dekat Nabi, semayang. Salam Sayyidina Muhammad. Kalau nak jumpa dengan Nabi, semayang. Orang yang semayang, lama-lama dia akan dapat melihat Nabi semayang. Orang yang dapat melihat Nabi semayang, ketika tu dia akan khusyuk. Faham tak? Tapi kalau kita semayang, kita masih belum dapat melihat Nabi kita semayang, tak khusyuk lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab jalan khusyuk ialah melalui jalan Nabi. Nabi lah gerbang yang besar, pintu gerbang yang besar untuk mendapat kekhusyukan di dalam semayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu kata kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku, yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicinta oleh Allah. Maksudnya siapa-siapa yang nak cinta Allah, dia mesti ikut Rasulullah. Ikut sampai cinta. Faham tak? Ikut Nabi sampai cinta kat Nabi. Bila kita ikut Nabi sampai kita cinta kat Nabi, ketika itu Allah akan kasih pada kita. Yuhibbukumullah, kamu akan dicinta oleh Allah sebab kamu cinta pada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis Nabi sebut, ahibbuni, kamu semua cintalah pada aku kerana aku cinta, kerana Allah cinta pada aku. Kamu kena cinta pada aku sebab Allah cinta kepada aku. Allahumma salli ala sayyidina, dan cintailah keluarga aku kerana aku cinta kepada keluarga aku. Dan satu hadis yang lain,
Nabi kata pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah, ni kasih dah ni. Nabi isyarat kepada anaknya Sayyidina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Nabi pada Sayyidina Aisyah, hang kasih dah kat aku. Ya Rasulullah, siapa tak kasih pada Rasulullah? Hendak aku kasih kat hang. Ya Rasulullah, kasih ni. Fa ahibbi hadhi, kasih pada hang ni. Jadi saya kasih kepada Rasulullah wajib sebab Allah kasih pada Rasulullah. Kasih pada keluarga Nabi wajib sebab Nabi kasih pada keluarganya. Kasih Nabi pada keluarganya bukan seperti kasih kita kepada keluarga kita. Kasih Nabi pada keluarga kita ialah bersebabkan siapa keluarga Nabi. Contoh, sebab Nabi kasih pada Sayyidina Fatimah. Kalau Sayyidina Fatimah masuk pada rumah, ke dalam rumah Rasulullah, Nabi akan berdiri. Nabi berdiri sambut Sayyidina Fatimah, kucuk antara dua dahi. Kucuk dahi antara dua kening. Sebab di wajah Sayyidina Fatimah, di dahi Sayyidina Fatimah bau syurga. Jadi Nabi kita SAW mengucup dahi Sayyidina Fatimah sebab Sayyidina Fatimah itu dia ialah haruman syurga. Dan dia pula ialah penghulu wanita dalam syurga. Sahabat Sayyidina Muhammad. Begitu juga Nabi kasih kepada Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali, Allah kasih pada Sayyidina Ali. Satu masa nak berlaku perang Khaybar. Nabi kata ni, esok aku nak bagi panji-panji Islam ni kepada orang yang dikasih oleh Allah dan Rasulnya. Jadi para sahabat Nabi esok pakat mai awal-awal, pakat tunggu. Harap-harap lepas lah yang Nabi akan bagi panji-panji itu. Sebab Nabi sebut di belakangnya, orang yang dapat panji-panji ni ialah orang yang Allah kasih kat dia, Nabi kasih kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kasih pada Sayyidina Ali sebab Allah kasih pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Esok Nabi pun pegang panji-panji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakat doa kat kepala semua. Pasal harap mereka lah yang dipilih oleh Nabi untuk pegang panji-panji itu. Tiba-tiba Nabi kata, Ali mana? Oh, Nabi nak bagi kepada Sayyidina Ali. Pasal apa Nabi tanya Sayyidina Ali? Tak mai Sayyidina Ali. Siapa Ali tak mai? Dia sakit mata Rasulullah. La ilaha illallah. Panggil Ali mai. Bila Sayyidina Ali mai, langsung Nabi kita baca doa pada mata Sayyidina Ali, Nabi hembus. Jadi hilang sakit mata. Sayyidina Allah tu juga hilang sakit mata. Jadi ketika Nabi kata, nah Ali. Jadi pasal Nabi kasih pada Sayyidina Ali? Sebab Sayyidina Ali ialah sahabatnya yang termasuk dalam 4 orang Khulafaur Rasyidin yang akan meneruskan legasi nubuwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu juga Nabi kasih pada Sayyidina Hasan dan Husain. Pasal apa? Sebab Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ialah Sayyida Syababi Al-Jannah, 2 orang yang akan jadi petua pemuda di dalam syurga esok. Subhanallah, kata Sayyidina Ali, aku untung. Untung aku sebab ayah mentua aku ialah Sayyidul Mursalin, penghulu Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Isteri aku Sayyidatu Nisa'i Al-Jannah, penghulu wanita dalam syurga esok. Anak aku Hasan dan Husain akan jadi Sayyida Syababi Al-Jannah, 2 orang penghulu pemuda dalam syurga esok. Subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad. Maka kita kena bersalawat sampai kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak secara nyata tapi tak hilang di mata. Sebab kalau tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila Imam Malik sebut nama Rasulullah, berubah muka dia, haibah, gerun. Bila orang kata, pasal apa metara ni, wahai Imam Darul Hijrah? Dia kata,
la ra'aitum ma ra'aitu lama ankartum alayya ma tarawna. Kalau hampa tengok apa yang aku nampak, kamu tak akan ingkari kamu tak akan ingkariku apa yang kamu tengok. Jadi orang tengok bila sebut nama Rasulullah, muka hang pelik sangat, awak hang macam takut-takut ni. Jadi kalau hampa tengok apa yang aku tengok, hampa tak akan pertikai apa yang aku tengok di muka aku. Pasal dia sebut nama Rasulullah depan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maknanya itulah kalau kita tengok tu video Habib Omar tu kan. Kita tengok ni dia Habib Omar tu bila dia tengok tu gerun macam takut. Dia takut. Tu kamu berselawat sampai kamu nampak Rasulullah. Bukan sakat jumpa, nampak Rasulullah. Yang kita tak nampak selawat sallallahu alaihi wasallam, kita tak nampak. Tapi berselawat sampai nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tabi'in nama Muhammad bin Al-Munzir. Dia Sayyidul Qurra. Dia ialah penghulu para qurra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni kalau tanya satu hadis tentang Rasulullah, nangis dulu. Maulana Syekh nak tanya satu hadis tentang Rasulullah, nangis. Habis nangis. Mula sebut hadis ni macam ni. Pasal apa? Rab Rasulullah. Ni pencinta, faham tak? Tengok Rasulullah yang kita cinta, awak tak nangis? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menangis ni bukan menangis sikit-sikit, menangis sungguh-sungguh. Sampai orang yang lihat kata, kesianlah tengok dia menangis. Muhammad bin Al-Munzir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang ahli bait Rasulullah, Ja'far bin As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq bin Syekh Muhammad Al-Baqir. Ni keluarga Nabi ni, siapa nasab Rasulullah dia akan sampai kepada Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir. Dia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia orang yang paling banyak senyum, macam moyangnya Rasulullah. Senyum, dia senyum ni kena banyak, baru murah rezeki. Jangan duk muka com. Muka com rezeki sempit. Senyumlah sikit, dia com juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa muka com-com tu, susah masuk. Senyum jumpa orang. Ada masalah pun senyum, tak ada masalah pun senyum. Taib. As-Sayyid Ja'far As-Sadiq, orang yang paling banyak senyum macam Rasulullah. Tapi kalau sebut Rasulullah, muka pucat. Muka pucat. Pasal apa muka pucat? Sebabnya mahabatan wa ijlalan li Rasulillah. Sebab rasa haibah dan gerunnya Rasulullah. Dia rasa haibah dan gerun ni sebab nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Ja'far As-Sadiq kalau nak cerita tentang Rasulullah, dia ambil wudu dulu. Macam nak semayang, macam nak baca Quran, ambil wudu dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang disebut dengan bayangan orang-orang yang berselawat sampai jumpa Rasulullah. Ada satu orang bernama Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Dia passion dia pula sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau sebut Nabi kat dia, sebut nama Nabi, cerita tentang Nabi di sisi dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia ni dengar Nabi, baka, menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga ni air mata keluar tak habis-habis. Relah keluar. Tu kesannya.
selawat sampai nampak Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang namanya Imam Zuhri. Muaz itu dia tanya, Muaz ribat, tanya mana Husain nak buh nama anak dia, nama apa? Orang kata buh nama Zuhri. Dan Zuhri ialah Imam Zuhri. Imam Zuhri ni kalau dia masuk pekan, dia kena buh. Dia kena buh ni apa? Masalah Sayyidina Muhammad, tutup telinga, buh kapas. Kalau tak buh, semua dengar. Hei, RM1 tu, RM2 masuk. Ni kurang sikit, masuk. Mana orang dulu dia pas sangat cerdik, macam komputer, macam Bluetooth. Sahabat Sayyidina Muhammad semua masuk. Jadi untuk nak tapih, jangan masuk hak tak kentang mengarut tu, masuk pekan kena tutup. Imam Zuhri. Imam Zuhri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia sangat tenang orang dia, Imam Zuhri, Imam Syahabuddin Az-Zuhri. Kalau sebut nama Nabi, dia dah jadi laidah orang. Macam dia tak kenal orang, orang tak kenal dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni ialah orang yang sebut nama Nabi, langsung hadir Nabi depan mata, gerun pada Rasulullah. Nabi dah wafat, tapi dia, jadi dia pun nampak Nabi sampai maka rasa gerun. Kalau Nabi ada, mungkin tak ada masalah apa. Ni Nabi dah wafat. Ada seorang sahabat Nabi tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia punya gerun dekat Nabi, nak tanya satu soalan, tapi soalan tu tanya ataupun dia simpan sampai setahun. Nabi tanya Nabi ketang. Nabi tanya Nabi ketang. Gerun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu memberanikan, lepas setahun lah berjumpa dengan Nabi, nak tanya soalan ke Rasulullah. Nak tanya ni ketang. Beritahu mata ni hang ni. Dia ketang. Aku ni siapa dia ni hang ketang mata ni? Aku ni ialah anak Arab yang makan daging kering je. Aku ialah anak seorang perempuan Arab yang makan daging kering saja. Yang hang duk ketang-ketang tu. Nabi biasa, tapi orang ketang. Haibah. Dan satu orang tu, dia tengok Rasulullah dalam hadis menyampaikan ilmu. Dia kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sedar, dia melangkah, orang duk mengelak. Sahabat Sayyidina Muhammad sampai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh depan Nabi. Jadi semua itu memberi makna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ijlalan li Rasulillah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitulah. Banyak lagi di kalangan tabi'in seperti Syekh, seperti Abdul Rahman bin Al-Qasim sebagai contoh. Jadi bila disebut nama Nabi, orang akan tengok di wajah dia macam darah tak ada, pucat, habis darah pun Nabi tak ada. Jadi semua tu melambangkan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik pada medan perang. Sampai di satu tempat, berhenti semua tidur berehat. Nabi cari satu pokok, Nabi sangkut pedang dia di satu ranting pokok, Nabi tidur. Tak tangan pun Nabi tidur. Pokoknya Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dihampiri lepas tu satu orang kafir yang ikut Nabi daripada awal lagi. Nabi kita berehat, masalah Sayyidina Muhammad, dia nak ambil peluang bunuh Nabi. Di mana perang tak boleh, dia nak bunuh Nabi ketika Nabi kita sedang tidur. Dia pun subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ambil pedang Nabi, buka pelan-pelan pedang Nabi, dia letak pedang tu tengkuk Nabi, menjaga. Nabi jaga, pedang dah duduk di tengkuk. Langsung dia kata, masalah Sayyidina Muhammad,
siapa yang akan menyelamatkan hang daripada pedang ni? Dia tanya Rasulullah. Apa Nabi kata? Allah. Allah tercabut, terlepas pedang. Nabi ambil pula. Nabi kata Allah, siapa yang akan selamatkan hang daripada pedang ni? La syai. Tu macam mana orang tak gerun pada Rasulullah. Nabi ni kalau tengok sekali, orang sekali tengok akan rasa hebat. Tapi kalau tengok hari-hari akan timbul rasa kasih. Sebab itu masalah ulama ni, para ahli ulama, bila orang tengok, orang akan timbul hebat. Sebab dia mendapat tempiasan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka berselawatlah kepada Rasul sebanyak-banyaknya sampai nampak dan jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kurang saya sendiri, mudah-mudahan Allah kabulkan kita semua untuk dapat dekat dan hampir dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada sayang ummah yang menganjurkan balik pada hari ini, dan kita semua mendapat rahmat dan berkat daripada sisi Allah subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض من نور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين. الحمد لله. Apa main apa? Syuk